Dalam video kali ini aku nak berkongsi pengalaman memakai kasut Hoka One One Clifton 8. So bagi peminat Nike seperti aku yang mungkin ingin berubah angin sekali-sekala, video ini untuk anda. Hai guys, selamat datang ke channel aku. Bagi yang belum subscribe tu, kalau sudi subscribe lah. Sebelum bermula aku nak tekankan dululah yang kasut ini aku beli dengan duit aku sendiri. Dan apa yang akan aku kongsikan adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri yang mungkin tak sama dengan orang lain yang memakai kasut ini. So dalam video ni aku akan berkongsi 3 perkara, iaitu yang pertama spesifikasi kasut ini, yang kedua perasaan berlari dengan kasut ini, dan yang ketiga untuk siapa kasut ini. Untuk pengetahuan korang, Clifton series dari Hoka ni terkenal dengan kelembutan dan cushion yang sangat fleksibel. Kata Hoka lah, Clifton 8 ni lagi lembut dan ringan berbanding dengan siri Clifton yang sebelum-sebelum ni. Alright, yang pertama aku nak kongsikan dengan korang bahagian atas kasut ni. So bahagian atas kasut ni dia terbuat dari mesh yang agak nipis untuk pengaliran udara yang baik ketika berlari, dan mengikut kata pengeluar, ianya diperbuat daripada material yang menggunakan bahan-bahan semula jadi dari tumbuhan, atau orang putih kata vegan. Bagi aku material ni seakan-akan Flyknit dari Nike, tapi lebih nipis. Lidah kasut ni pula agak tebal. Sama juga dengan bahagian keliling ankle ni juga tebal untuk memberikan keselesaan untuk daily run kan, dan juga untuk long run. Tapi bagi akulah kena jaga-jaga juga, sebab mungkin juga ia boleh memerangkap peluh bagi yang kuat berpeluh di bahagian kaki. So far aku pakai ni, alhamdulillah lah, tak ada terperangkap mana-mana peluh lagi kat sini dan buat ia berat. Kita beralih ke bahagian midsole kasut ni. Bagi aku bahagian yang sangat penting untuk sesuatu kasut running tu memang midsole dia lah kan. So midsole dia ni dia terbuat dari material yang dinamakan EVA midsole foam. So ukuran ketinggian tumit midsole ni adalah 29mm. Depan midsole ni pula iaitu di bahagian forefoot berukuran 24mm, dan ukuran tumit ke ibu jari atau orang putih panggil heel to toe drop adalah 5mm. And yes, dari pemandangan kasut ni memang nampak sangat tebal dari kasut larian yang biasa. So untuk tapak dia pula ada satu lagi layer, kalau korang boleh tengok sini, yang protect EVA foam midsole ni. Tapi dia bukan secara keseluruhan lah. So ianya terdapat di bahagian-bahagian tertentu saja, supaya foam ni tak terlalu terdedah pada permukaan jalan. So bila kita tengok tapak dia ni, bagi aku bunga dia cukup untuk elakkan kita tergelincir semasa berlari. So far aku belum tergelincir lagi lah bila berlari menggunakan kasut ni. And satu lagi, aku terlupa, kasut ni tak ada carbon plate tau. So ianya adalah neutral shoes. So bagi korang yang selalu overpronate, kasut ini mungkin kurang sesuai untuk korang. So bagaimana pula dengan saiz kasut ni? Penting tau untuk korang tahu sebelum membuat keputusan untuk membeli kasut ni secara online.
kedai kasut pun still tutup kan. So aku kongsikan sikit macam mana aku cari saiz yang tepat sebelum membeli kasut ni. Actually aku agak takut-takut juga kan. Takut-takut dah beli dan sampai pakai-pakai tak ngam. Tapi Alhamdulillah ngam setakat yang aku pakai semasa berlari ni. So apa yang aku buat, memula aku Google dulu Hoka One One Men Size Chart, untuk perempuan woman size chart lah. Atau korang boleh screenshot je size chart yang aku kongsikan ni. So macam aku, bila pakai kasut Nike, aku pakai size UK 7 atau US 8, iaitu bersamaan dengan 26 cm. Dan bila aku rujuk carta ni, 26 cm ni untuk Hoka adalah bersamaan dengan US 8 atau UK 7.5. Lain sikit kan? So jadi korang ukur dulu tapak kaki korang dari tumit ke hujung ibu jari kaki. Maksud aku dari tumit korang sampai hujung ibu jari kaki. Lepas tu korang boleh rujuk balik carta yang aku kongsikan tadi. So untuk pengetahuan korang, aku dah test kasut ni dengan jarak 10 km pada hari pertama dan 18.5 km pada hari kedua. So bermakna jumlah larian aku menggunakan kasut ini adalah sebanyak 28.5 km. So sepanjang dua larian ni aku lalui jalan tanah, jalan pasir dan juga jalan tar. So aku cerita dululah perasaan first time sarung kasut ni. So ialah sebelum ni aku pakai Nike je. So bila aku sarung kasut ni, perasaan dia sama dengan kasut-kasut sukan tradisional yang lain. Tapi bila time aku ikat tali kasut tu, time tu aku rasa lidah dia memang lembut sangat atas kaki korang. Heel cup kasut ni agak keras. Tujuan dia untuk memastikan tumit kita tak bergerak-gerak masa berlari. Tapi masa bahagian part ni aku tak fokus sangat pun. So heel cup dia menjalankan tugas yang baik lah, sebab aku pun tak perasaan tumit aku ni bergerak ke tak. So it does a good job. So untuk larian 10 km pada hari pertama tu, feeling dia memang lain guys. Memang lain. Kelembutan dia tu memang lain. Dan bagi aku larian 10 km aku sangat lancar dengan pace yang sederhana. Pace sederhana ni maksud aku larian yang tenang dan aku boleh maintain pace yang tenang tu. Aku juga test kasut ni macam mana pergi dia. Bila aku try shift dari pace 7 ke pace 5. So bagi aku agak lancar, tapi aku tak boleh nak kekalkan pace 5 tu dalam masa yang lama sebab push tu dia kurang sikit berbanding kasut yang ada carbon plate. So bertepatan dengan tujuan kasut ni dicipta, ianya khas untuk larian dengan pace sederhana. Tak kira lah untuk 10 km ke, half marathon ataupun even marathon pun boleh guna kasut ni. Tapi kalau untuk speed atau pace yang lebih laju, bagi aku yang lebih laju tu 5 minit dan ke bawah lah kan, kasut ni mungkin bukan yang anda cari. Satu lagi larian aku adalah larian long run, iaitu 18.5 km. Ini yang penting untuk gunakan betul-betul kelembutan dia punya midsole kasut ni. Bila lari jauh ni, of course lah kaki kita akan jadi penat dan biasanya apa-apa kasut yang kita pakai pun yang mula tadi kita rasa ringan dan akan jadi berat. So dengan kasut ni keringanan dan
kelembutan midsole dia sangat-sangat memainkan peranan bila kaki kita dah mula letih. Aku tak katalah kaki aku tak letih, cuma dengan kasut yang ringan dan lembut ni dapat membantu sikit lah untuk aku habiskan larian long run aku. And bagi aku ada satu yang kurang memuaskan hati aku bila aku lari atas pasir menggunakan kasut ni. Ada 2-3 batu kecil yang mudah masuk melalui ruang ankle kasut ni. So aku tak sure pula dengan pengalaman orang lain. Mungkin anda yang telah memakai kasut ni boleh share di ruangan komen di bawah. So kalau boleh aku cadangkanlah, kan, elakkan atau kurangkan berlari di kawasan yang berpasir. So untuk siapa kasut ni sebenarnya? So macam yang aku cakap tadi, Clifton 8 ni adalah kasut neutral dan agak tinggi. Ianya kurang bersesuaian dengan orang yang overpronate atau mengalami masalah kestabilan semasa berlari. So kata Hoka, kasut yang lebih sesuai adalah dari siri Mark. Paling latest daripada Mark ialah Hoka One One Mark version 4, yang juga keluaran Hoka One One. Kasut ni khas untuk mereka yang mencari kestabilan semasa berlari. So kasut ni juga untuk larian recovery atau pemulihan selepas larian long run anda ataupun larian tempo yang bercadang untuk lari hari-hari itu. Kasut ni memang untuk anda. Sebab apa? Dengan midsole yang lembut dan ringan ni, insya-Allah lutut anda tak berasa sakit dan anda boleh lari hari-hari. Jadi kita dah sampai di pengakhiran video ini. Kesimpulannya adalah aku kongsikan kelebihannya lah. Kelebihan nombor 1, ianya sangat-sangat selesa. Nombor 2, midsole dia yang lembut, sesuai untuk larian harian anda. Yang ketiga, bahagian atas yang nipis untuk pengudaraan baik semasa berlari. So far aku berlari memang tak rasa panas langsung semasa memakai kasut ini. Dan yang keempat, kasut ini sangat-sangat ringan. Dan kekurangan kasut ni pula, nombor 1 aku rasa mungkinlah ianya kurang stabil untuk sesetengah runner. Bagi aku bila pakai kasut ni, bagi aku tak ada masalah langsung. Tapi dengan ketinggian kasut ni mungkin menyebabkan sesetengah runner tu mempunyai masalah pronation semasa berlari. And nombor 2, macam aku cakap tadi lah, batuan kecil mudah masuk di bahagian ankle kasut ni. So untuk mengelakkan benda ni berlaku, elakkanlah larian di atas pasir. So terima kasih bagi korang yang tengok video ni sampai habis. InsyaAllah aku akan kongsikan lagi bila kasut ni dah mencecah 100 km dan ke atas. Jumpa lagi dalam video yang akan datang, and of course stay safe guys.